Kampung Permatang Duku, Benut Pontian, Johor. Seni memutar gasing pangkah diperturunkan dari generasi ke generasi. Gamelan juga sering berkumandang, tidak hanyut di arus pemodenan. Di negeri sama, Kampung Parit Puteri Menangis pula, muncul perusahaan benang serat nanas untuk dibuat sulaman, menggamit perhatian ramai. Dan warisan tradisi pembuatan tempe masih dihidupkan. Manakala di pos Kuala Mu, Sungai Siput, Perak, desa orang asli yang kini popular dengan tarikan ekor pelancongan menawan hati ramai pengunjung. Semua perkampungan ini pernah memenangi pertandingan yang dianjurkan Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB bagi menjamin kelestariannya. Johor, negeri yang kaya dengan seni dan budaya tradisional. Antara kegiatan yang masih aktif, permainan gasing pangkah. Daripada veteran Permatang Duku dengan belia Permatang Duku untuk membuat undian. Okey. Kebiasaannya yang menjadi tulang belakang permainan tinggalan orang dulu-dulu ini sama ada penggiatnya sendiri atau Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK seperti di Permatang Duku. Atas inisiatif pihak JPKK, kita cuba menghidupkan kembali suasana itu dengan melibatkan pelapis-pelapis para pemuda ini. Kita melatih dan mengadakan pertandingan. Bagi memberi keselesaan dan mengumpul semua peminat gasing pangkah, baik yang berusia atau belia, sebuah gelanggang telah dibina. Jadi atas bantuan KPLB dan juga pejabat daerah, kita telah dapat peruntukan untuk pembangunan tadi gelanggang gasing yang berbumbung. Jadi memudahkanlah pemuda-pemuda kampung ini untuk melatih dan juga bermain gasing. Gasing pangkah ini mementingkan pergerakan memangkah. Hayunan hendaklah tepat dan mengenai sasaran supaya gasing menghasilkan uri yang ligat, tegak dan kuat. Okey Tok, hari ini kita nak cari kayu untuk buat gasing. Kayu untuk buat gasing seberang sungai ni banyak Tok. Macam-macam jenis kayu ada ni. Kita boleh cari kayu leban, kayu pelam, kayu manggis. Untuk anak-anak muda Tok. Kayu mana sebelah sana ada. Sana Hari ini, pengerusi JPKK Kampung Permatang Duku, Hamid Amin, bersama penggiat seni permainan gasing pangkah, Zuraimi Abbas, mengajak anak muda kampung mencari kayu untuk membuat gasing itu. Kalau pakai untuk hiasan, kita macam orang cenderu oda untuk cenderu hati, kita pakai kayu biasa tak apa. Dia kecil pun tak apa, tak cantik pun tak apa. Nanti kita kilat, kita pasir dia, kita lika dia, jadi cantik. Buat hiasan. Kalau untuk permainan, kita tak boleh. Nak cari kayu yang betul-betul tahan. Macam kayu pemangkah kan. Kita kena cari kayu limau, kena cari kayu leban kuning yang kita tengok tadi. Tapi yang baiklah. Dia gitu. Untuk tahan. Tujuan golongan belia diajak adalah sebagai proses pembelajaran, mengenali jenis kayu untuk membuat gasing pangkah, termasuk mengetahui ukuran lilitan serta panjang yang bersesuaian. Okey warnanya ni ukur 7 inci. 7. Itu dia panjang dia panjang dia 7 inci. Okey. Bermakna dulu.
Cikgu Mek, ukulele 24 inci ke atas 24 inci atas. Minimal 24 dah. Pasal ni tolak kulit lagi. Yalah, Difahamkan, penebangan pokok tidak boleh dibuat sebarangan, hanya di kawasan yang dibenarkan. Menurut JPKK, kawasan ini tiada kekangan untuk perkara berkenaan. Hari ini juga, Zuraimi yang sudah bergiat dalam seni permainan tradisional ini sejak berusia 12 tahun akan mengajar belia kampungnya, Muhammad Hanif Ahmadi, cara membuat gasing pangkah. InsyaAllah, saya pun dah bincang dengan JPKK. Saya akan ajar seberapa banyak belia yang nak belajar buat gasing, seberapa banyak belia yang nak bermain gasing. Proses pembuatannya cukup rumit, memerlukan ketelitian dan kesabaran. Mengikut pengalaman Zuraimi, ketika awal pembelajarannya dahulu, menghasilkan 4 atau 5 biji sehari pun belum tentu menjadi. Kalau kita pasal paksi tu, kalau sengit, kita buat gasing tu takkan seimbang kehidupan dia. Kadang-kadang orang muda nak belajar ni macam alah malas lah nak belajar, kita beli je lah senang. Dia gitu. Berat sebiji gasing pangkah yang siap dibuat boleh mencapai sehingga 1.5 kilogram dengan balutan 3 lapisan besi berlainan jenis. Ukuran dia dari paku ke paku berapa inci, dia gitu. Dia ada ukuran dia. Termin dalam ni semua 2 inci. Nanti kalau sini ada paku, kita selangkan sebelah sini. Tu sini 2 inci. Dia gitu. Kita tak boleh tembungkan paku yang ada kat dalam. Mesin pembuatan gasing ini juga dihasilkan oleh Zuraimi sendiri bagi memudahkan kerja-kerja pertukangan. Besi bahagian dalam ni, kita nak lay dia kan, nak ratakan betul sampai licin. Kalau tak seimbangan gasing tu takkan dapat. Selepas beberapa jam, terhasillah sebiji gasing pangkah dan Hanif sangat gembira dapat menimba ilmu yang berharga ini. Sukan warisan ini boleh dimainkan dengan gaya yang pelbagai, pangkah totok, pangkah hentak, pangkah layang dan pangkah terbang antara gerakan yang begitu memukau. Namun, gerakan-gerakan unik ini memerlukan insan-insan muda mendalaminya agar dapat terus diwarisi. Warisan permainan gasing kita ni kan ni, kalau kita tak betul-betul fokus, tak betul-betul cari pemain-pemain belia kita yang ada, memang ditelan zaman lah dengan kita tengok, kita sedih. Silat-silat kita pun lemah semangat. Sebab tu kita penduduk kampung ni kan, JPKK kampung ni berusaha sedaya upaya menghidupkan kembali permainan gasing. Kampung Parit Puteri menangis, Pontian Johor. Terima kasih kepada semua. Untuk malam ni kita akan lakukan syukuran, iaitu di masjid dan juga di klinik kesihatan. Okey tim, MMB Makmur. Jom! Okey jom, kita gerak. Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK ini juga sangat aktif dalam perihal permasalahan penduduknya ketika pandemik. Disertai pengerusi JPKK, Faizal Muhammad Rubai, semburan sanitasi kerap dilakukan dengan kerjasama badan bukan kerajaan, NGO, bagi mengekang penularan COVID-19 dalam kalangan masyarakat setempat. Saya juga antara salah seorang daripada sukarelawan, kemudian dibantu dengan penghulu mukim saya iaitu Cik Azrul bin Ibrahim dan beberapa jawatan kuasa kami.
menjadi ahli sukarelawan MMB ini dalam melaksanakan tugas-tugasan sanitasi. Antaranya bangunan-bangunan kerajaan, dewan, balai raya, klinik, sekolah. Istimewanya, kerja-kerja sanitasi ini mencerminkan keharmonian penduduk setempat apabila terdapat penglibatan kaum lain dalam melaksanakannya. Kerja-kerja sanitasi dilakukan 2 kali seminggu dengan tumpuan di kawasan panas, memandangkan Johor antara negeri yang pernah mencatatkan bilangan kes harian positif COVID-19 yang membimbangkan. Kebiasaannya kami laksanakan pada waktu malam. Jadi orang tak nampak lah. Peranan kami tu orang tak nampak, tapi apa yang kami laksanakan ni mudah-mudahan diterima lah. Usaha murni sebegini seharusnya dicontohi penduduk kampung di tempat lain. Usaha lain yang turut boleh diteladani adalah kegiatan ekonomi penduduk kampung. Beberapa tahun lalu, telah lahir perusahaan benang serat nanas yang membawa kelainan kepada seni sulaman. Satu penemuan yang sungguh mengagumkan, membuktikan rakyat Malaysia punya daya inovasi yang tinggi. Ia rentetan aktiviti penanaman nanas secara meluas di Kampung Parit Puteri Menangis serta kampung-kampung lain di Johor. Antara pengusahanya, keluarga Ngadiman Tasno yang mula mengerjakan tanaman nanas sejak tahun 1960-an secara kecil-kecilan. Kini perusahaannya menjangkau keluasan 20 ekar. Ngadiman pernah menanam pelbagai jenis nanas, namun akhirnya Josephine menjadi pilihan. Yang nanas Morris pun ada juga saya pernah tanam. Tapi bila nanas Morris tu yang diambil yang besar aja. Itu kalau tak musim, kalau musim dah tak nak ambil. Jadi kita pilih tanam Josephine aja dah. Josephine ni apa masalahnya banyak jugalah, tapi buat masa ini kita okey lagi dah. Dahulu selepas proses menuai nanas, pokok dan daunnya akan dilupuskan. Kini terdapat penduduk kampung yang akan mengambil daun nanas untuk dibuat benang. Daun selepas yang dipetik tu buah kan macam daun-daun yang dah tak guna kan. Ini buah potong dah dipetik dia punya buah, kemudian tinggal dia punya daun ni, daun ini diambil lah, dia buatkan benang tu untuk apa, untuk menambah apa pendapatan lah dari pihak suri rumah tangga yang ada di kampung Seri Menangis ini. Ngadiman juga mempunyai cabaran dalam penanaman nanas, iaitu harga baja yang tinggi yang menyebabkan kesukaran dalam menjamin bekalan daun berterusan untuk industri benang serat nanas. Pada waktu senggang, pengerusi JPKK Kampung Parit Puteri Menangis, Muhammad Faizal Muhammad Rubai akan meronda sekitar kampung mendekati penduduk terutama yang terjejas dengan pandemik dan mendengar keluh kesah mereka. Tak banyaknya hari yang lebih-lebih tapi ini cuma okeylah. Yang pelanggan okeylah, alhamdulillah lah. Menurut Faizal, wang tunai hasil kemenangan pertandingan yang dikelolakan Kementerian Pembangunan Luar Bandar sebelum ini akan sedaya upaya dimanfaatkan untuk pembangunan kampung. Waalaikumsalam tu. Tengah hari, balik-balik. Ada permintaan ke? Setakat ni ada lah. Ada? Itu yang minta. Oh, okeylah. Okey. Jaga diri baik. Jumpa lagi minta diri dulu. Okey, terima kasih Tok. Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi. Antara pembangunan yang perlu diberi perhatian juga adalah pembuatan benang serat nanas. Assalamualaikum Kak. Ni daunnya. Munah Abdul Kadir antara pelopornya.
Wanita ini sudah mengusahakannya sejak tahun 2007 secara manual menggunakan alat pengeruk daun nanas ini. Daun nanas yang digunakan juga adalah jenis Josephine dan MD2 mengikut kesesuaian penggunaan benang. Kita dah ambil, kita biarkan untuk 2 hari atau 3 hari untuk kita lembutkan dia, untuk layukan dia. Dah 2 hari atau 3 hari kita buang duri, kita akan keruk lah. Kita keruk, buang lapisan hijau dia. Selepas kita keruk, kita akan tarik benang tu, kita akan kumpulkan lah, dari satu persatu berapa banyak kita keruk. Untuk mendapatkan sekilo benang daripada secara manual, kita kena menggunakan satu persatu, kita keruk 4,000 keping. Mengambil masa dalam 1 bulan. Karya terkini Munah menggunakan benang serat nanas adalah sulaman hiasan pada tanjak. Tetapi, beberapa perkara perlu diberi perhatian. Dia petua dia jangan kena air hujan, jangan kena embun. Dia tak akan jadi benang tu kualiti yang bagus. Sulaman demi sulaman dibuat, maka lahirlah hasil kesenian yang teristimewa. Satu lagi cara untuk memperoleh benang serat nanas dengan mudah adalah menggunakan mesin khas yang digunakan oleh Saudah Soekarno ini. Melalui kaedah mesin ni, kita proses dia agak ambil masa sikit. Buat dia memang cepat, 8 jam atau 4 jam dah boleh dapat 1 kilo. Tapi dia kena cuci, lepas tu kita kena jemur. Jadi dia ambil masa sikitlah untuk keringkan benang. Dia biasa hala tuju untuk daripada kita buat cara gunakan mesin, dia banyak bagi kepada pada research, pada student-student. Munah dan pengusaha lain yang terbabit dalam industri ini berharap JPKK dapat bekerjasama dengan agensi kerajaan berkaitan bagi membantu mempromosi dan memperluaskan penggunaan benang serat nanas ke seluruh pelosok negara. Bersyukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dianugerah desa terindah, kebanggaan kita, satu suara arah satu negara, satu hati bina satu keluarga, satu hasrat kan membawa kejayaan, satu nama mencerminkan minda. Alunan muzik diiringi gerak tari gamelan yang mengasyikkan antara seni budaya yang masih utuh di Kampung Permatang Duku, Pontian Johor. Bersama kita melangkah ke hadapan. Kesinambungan warisannya juga berkait rapat dengan penggiat seni ini serta usaha Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK untuk mempertahankannya. Persembahan gamelan ini membabitkan beberapa alat muzik seperti bonang, bonang penerus, sarun, sarun perting, dihembung, gendang dan gong. Persembahan tu biasalah di majlis perkahwinan, di orang jemputan, di hotel pun pernah jugalah itu. Itu kebanyakannya memang golongan remaja, wanita. Gitu. Amar Abu, antara penggiat gamelan di kampung ini. Mengimbau penglibatannya dalam seni kebudayaan ini, Amar Abu mula jatuh hati dengan muzik tradisional berkenaan sejak di usia muda lagi. Kesemua peralatan yang dimiliki Amar sudah berusia hampir 100 tahun. Dipilihnya atas tangan orang lain dari Singapura sedikit demi sedikit. Kini, ia bakal diperturunkan kepada satu-satu anak terunanya, Muhammad Nizal Amar, yang juga meminati gamelan. Kalau boleh, anak kita ini boleh jaga mewarisi turun-menurun lah. Kena jagalah. Kalau kita tak ada pun, dia yang ada boleh jagalah. Sampai cakap itu.
Jangan sampai pun betapa ada pemainnya, pemain oke, boleh terus jalan terus-menerus lah. Kalau ada barang tak ada yang pemain pun mati gitu aja. Menurut perkongsian Amar, dahulu persembahan gamelan terdapat unsur-unsur pemujaan. Kini, elemen yang bertentangan syariat agama itu tidak lagi diamalkan. Cara penyimpanan alat muzik ini juga mudah, boleh disimpan di mana-mana tempat yang sesuai asalkan dengan cara yang elok dan tertib. Tapi kalau dia terantok, bunyi pun dah lari. Tak sama bunyi gung ke apa, itu tiun dia lari lah, kena cakap. Tak boleh lempar-lempar sembarangan lah. Nak kena cermat kita. Menuntut di Sekolah Menengah Kebangsaan Parit Betak, anak Amar begitu tekun mendengar nasihatnya tentang seni bermain dan menjaga alat muzik gamelan. Kalau boleh, gamelan ni tak boleh pupus yang ni semua lah. Kalau boleh, generasi yang pemuda-muda kita akan nyambung sama akan datang lah. Seiring peredaran zaman, platform media sosial dimanfaat sebaik-baiknya oleh JPKK dalam usaha memastikan seni budaya gamelan ini terus mekar dan dihargai. Di Kampung Parit Puteri Menangis, sektor ekonomi masih menjadi keutamaan. Tempe, produk tempatan turun-temurun masyarakat Jawa Johor. Di kampung ini, perusahaan tempe keluarga Hajah Ngatinah Tugiman sudah menjangkau 3 generasi. Kini, ia diambil alih oleh anak lelakinya, Ahmad Zaini Nawawi. Anak kedua daripada 6 beradik ini meneruskan perniagaan tempe keluarganya setelah Hajah Ngatinah tidak lagi berupaya dek faktor usia. Zaini masih meneruskan tradisi penggunaan daun kampung untuk membalut makanan kegemaran ramai itu, memandangkan ia menjadikan tempe lebih tahan lama. Tidak hairanlah mengapa sekitar rumahnya banyak ditanam pokok berkenaan. Sebagai pengurusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kampung Parit Puteri Menangis, Faizal sentiasa menyantuni usahawan kampungnya untuk mengenal pasti cabaran dan kerumitan mereka semasa pandemik. Pandemik ni macam kurang permintaan adik. Kurang permintaan dah. Kedai pun ada yang tak buka. Jadi datang rumah. Okey, jangan untuk lagi. Terima kasih. Apa kita jumpa lagi ya. Okey, nanti. Tak diri dulu. Assalamualaikum. Perusahaan tempe keluarga Zaini telah dimulakan sejak tahun 1960-an. Walaupun bapa kepada 2 cahaya mata ini sudah mengambil alih perniagaan, sesekali proses pembuatan tempe masih dibantu adik-beradiknya. Satu bunyi kacang tu
Yang 50 kilo tu kita boleh buat dalam lebih kurang 3,000 keping lebih kurang. Proses membuat tempe cukup rumit kerana sifat kacang soya bahan asasnya yang sensitif kepada persekitaran. Jika mengikut tata cara pembuatan dengan betul, perusahaan ini mampu menjana pendapatan yang lumayan. Pernah suatu ketika, Zainis keluarga tidak menang tangan melayan tempahan. Malang menimpa apabila perusahaannya terjejas teruk tatkala perintah kawalan pergerakan dilaksanakan. Ramai pelanggannya dari kalangan peniaga makanan tidak dapat beroperasi. Setelah musim pandemik ni, jadi permintaan susut sikit lah. Tak macam dulu lah. Memang beza, ketara nampak sangat lah. Memang nampak dia punya perbezaan dia. Sebab dia orang nak musim perayaan, dia orang tak boleh nak balik kampung. Jadi itulah permintaan untuk tempe ni menjadi kurang. Memang kurang. Kilang tutup, sekolah tutup, kantin. Jadi kita buat pun dah tak banyak lah. Kurang lah. Memahami masalah usahawan kampungnya, JPKK Kampung Puteri Menangis selain berusaha membantu meringankan beban, turut merancang penyediaan lokasi seperti one-stop center bagi menempatkan produk tempatan yang diminati ramai. Kami di kampung ni ada sebidang tanah yang boleh diusahakan. Yang mana kami nak kumpulkanlah belia-belia kami ni untuk mengusahakan tanah terbiar tersebut. Kemudian kami nak cubalah untuk membina gerai rakyat. Maksudnya yang berkonsepkan viral. Kami nak kumpulkan usahawan-usahawan ni. Tapi di situ kami nak ada wujudkan dataran yang luas lagi supaya kita boleh wujudkan peniaga-peniaga muda, usahawan-usahawan muda berkumpul. Siapa yang pernah berniaga tu, kita kumpulkan satu tempat. Dan inilah tempat kita berkumpul. Di sinilah tempat untuk kita mewujudkan ekonomi kita bersama. Terletak di tanah tinggi banjaran Titiwangsa yang dikelilingi hutan hujan tropika. Pos Kuala Mu, Sungai Siput Perak, dihuni masyarakat orang asli suku Temiar. Penempatan mereka terbahagi kepada 5 buah kampung, Kampung Bersah, Kampung Toh, Kampung Gapih Hulu, Kampung Gapih Hilir dan Kampung Kuala Mu. Di bawah seliaan Jawatankuasa Pembangunan Kemajuan dan Keselamatan JPKK Kampung Orang Asli Kowa, Pos Kuala Mu pernah memenangi anugerah Kampung Desa Lestari. Hadiah kemenangan berbentuk wang tunai dimanfaatkan untuk pembangunan kampung bagi menaik taraf menjadi lokasi ekopelancongan. Pagi tu mau aktiviti untuk baik pulih sele Kampung Bersah. Jadi ia perlu kerjasama daripada rakan-rakan untuk gotong royong untuk baik pulih makhluk sele yang dah rosak. Jadi dijangka dalam bulan 11 akan buka pengunjung untuk berkunjung ke Kuala Mu. Kalau boleh jaga SOP kena jaga. Itu. Ewek mabek nak keselamatan, main KF, main tajuk. Dia harap-harap sangatlah yang kejap betul lah itu. Kejap gotong royong itu. Sele yang pertama dia dibangun pada 2017 ujung dia. Sehinggalah sekarang, tapi 2 tahun yang kebelakangan ni, termasuklah tahun 2021 ni, menghadapi cabaran yang sangat getir lah. Jadi pada pendapat saya, pandangan saya, pengunjung luar tu memang dia jadi kawasan tumpuan utamalah kat Kuala Mu lah. Kalau buka tu mesti ramai yang datang. Perusahaan chalet yang tergendala disebabkan pandemik bakal dibuka semula, maka kerja baik pulih perlu segera dilakukan. Antaranya membaiki atap yang sudah usang. Hari ini, penduduk kampung ke hutan mendapatkan daun bertam.
Kalau ikut kolaborasi masyarakat kepada pemimpin masa ni, dari dulu kini dan selamanya kita memang macam itulah, nak jaga kebersihan. Kita buat gotong royong sebulan 2 kali. Itu kita bersih daripada seli hingga ke kawasan kampung masuk. Kawasan chalet yang akan dibaiki adalah di Kampung Bersah yang diketuai Tok Batin Hadulong bersama pengurusi jawatan kuasa Pembangunan Kemajuan dan Keselamatan JPKK Kampung Orang Asli Kowa, Pos Kuala Mu, Idlan Mazwan, anak lelaki hitam. Sementara itu, kaum wanita pula sibuk menyiapkan kraft tangan yang terdiri daripada tudung saji, bakul, bekas bunga dan barang perhiasan. Semuanya sebagai persiapan menerima kehadiran pengunjung ke Pos Kuala Mu. Okey, yang pasal ekonomi sebelum ni penduduk lebih kepada sektor pertanian dan herba-herba hutan. Dan ada lagi dia terlibat dengan sektor kerap tangan Malaysia, sebab kita usaha produk tu kita jual. Kerap tangan sendiri datang ambil ke sini. Jadi itulah sebelum ni kita cari pendapatan untuk harian. Jadi dah masuk, dah kita buka minda sikit, kita nak buat industri pelancongan lah. Itu proses sampingan yang seterusnya lah. Seni kreativiti masyarakat orang asli ini juga mendapat permintaan pasaran luar. Usaha menjadikan Pos Kuala Mu sebagai destinasi ekopelancongan adalah hasil ilham jawatan kuasa terdahulu dan ternyata ia berjaya menggamit kalangan yang ingin berada dekat dengan alam semula jadi. Ini idea kepada JPKK yang terdahulu. Ya, saya ni yang kedua, yang pertama tu dia orang merancang untuk pembangunan dan dia orang banyak menyertai kursus-kursus yang dianjur oleh JAKWA ataupun Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Di situ dia orang punya knowledge sudah datang, minat sudah datang, dia orang nak usaha. Jadi atas usaha tersebut saya menghargainya sehingga sekarang kita akan cuba perbaiki dari semasa ke semasa untuk menambah pendapatan penduduk Kuala Mu. Tok Batin Hadulong begitu teruja dengan berita pembukaan semula sektor pelancongan. Dia adalah pemilik chalet di Kampung Bersah ini. Bila buka chalet, senang kemudahan kalau nak pergi Sungai Siput, nak pergi Lasar, beli barang, mana ada duit. Kalau tak ada ekonomi, susahlah. Susah nak cari makan. Sebab sekarang kami bergantung pada chalet aja. Ramai kalau dah buka besok ramai. Orang-orang kampung pergi kerja kat sini. Tok Batin Hadu berharap industri pelancongan orang asli ini akan menjadi contoh yang boleh diikuti oleh masyarakatnya di tempat lain. Selain menjana pendapatan sampingan, usaha begini juga dapat menaikkan taraf kehidupan mereka. Tentu ada yang tertanya-tanya, apakah lagi pakej yang ditawarkan sekiranya melancong ke sini? Di kawasan ini terdapat banyak laluan jungle trekking dan air terjun. Jawatan Kuasa Pembangunan Kemajuan dan Keselamatan JPKK Kampung Orang Asli Kowa, Pos Kuala Mu sedang merangka usaha memperbanyakkan aktiviti ini apabila Pos Kuala Mu kembali dibuka semula kepada pengunjung luar. Kita merancang akan ada hiking ke Gunung Yang Yap. Sebelum ni pun pengunjung datang dengan sendiri, tapi untuk akan datang kita rancang dia ada pemandu, dia bawa ke sana untuk menarik minat pengunjung datang ke Kuala Mu. Yang keduanya kita nak popularkan pasal air terjun. Air terjun dia ada 2 air terjun. Bagi kaki pancing, di sini juga lubuknya. Cuma spesies di sini hanya satu, iaitu tengas.
Kat sini ikan dia satu spesies lah, ikan tengas. Jadi kalau dia dapat itu tengok nasib lah, tengok rezeki. Kalau dapat dia orang boleh panggang ke makan-makan kat situ lah. Dia tak ada cas lah. Istimewa lagi, pengunjung juga boleh mendapat bantuan penduduk setempat untuk membakar atau memanggang hasil tangkapan di air terjun. Sekiranya inginkan kelainan, permintaan khas penyediaan hidangan cara orang asli menggunakan buluh dan bahan tradisional turut boleh dibuat. Ini termasuk nasi yang dimasak dengan cara yang sama. Menikmati makanan tradisi masyarakat ini suatu pengalaman yang sukar dilupakan. Rasa dan aromanya memberi kesan yang tersendiri, apatah lagi ditemani udara yang nyaman dan persekitaran yang begitu tenang. Pos Kuala Mu bukan sahaja kaya dengan alam semula jadi yang masih belum tercemar, malah kesepakatan penduduknya dalam apa jua keadaan menjamin kesejahteraan semua. Mereka telah mengambil langkah proaktif membina pintu pagar bagi mengawal pergerakan keluar masuk di laluan utama ke tempat ini ketika COVID-19 melanda. Ini bagi mengekang penularannya di kampung yang masih bebas daripada virus maut itu. Pagar tu pun saya kena bagi tahu anak buah, kena SOP tu kena jaga. Siapa yang datang kita spray sebelum nak balik ke kampung lah. Sebab tu kami letak pagar jauh pada kampung, mengelakkan corona ni. Lepas balik dari luar sampai dekat sini ni mandi habis baru balik. Terbaru, Pos Kuala Mu menyertai pertandingan Kampung Zon Hijau, juga anjuran Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Antara kriteria yang ditekankan adalah amalan prosedur operasi standard SOP sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dan keupayaan untuk bebas kes positif COVID-19. Kalau ikut yang dimaklumkan kepada saya, pertandingan tersebut yang Johannya akan memenangi 50K. Dan akan diberi projek untuk pembangunan di Kuala Mu juga. Kalau bawa kemenangan tu datang ke Kuala Mu lah. Kampung-kampung yang pernah memenangi pelbagai pertandingan yang dianjurkan Kementerian Pembangunan Luar Bandar ini sedikit sebanyak telah menerima manfaat khususnya dalam pembangunan desa masing-masing. Sebagai ejen transformasi luar bandar, JPKK dan JPKK KOA menjadi organisasi kepimpinan di peringkat akar umbi untuk berganding bahu bersama Kementerian Pembangunan Luar Bandar dalam mengenal pasti keperluan masyarakat kampung dalam usaha membina kehidupan yang lebih baik sejajar dengan pembangunan negara melalui pelbagai program peningkatan sosioekonomi, utiliti, prasarana, persekitaran dan pentadbiran kampung. Semoga menjadi inspirasi kepada kampung-kampung lain di seluruh negara yang juga sedang berusaha ke arah luar bandar sejahtera.